Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung balik tentang dajjal dah. Jadi kita bicara beberapa perkara dah. Definisi dajjal, nas hadis berkenaan dajjal. Jadi kita nak sambung pula mengapa tak lafaz dajjal ni tak sebut dalam Quran. Kenapa dalam Quran tak sebut pasal dajjal? Jadi ulama bicara ada beberapa jawapan. Pertamanya, sebenarnya walaupun secara jelas sebut dajjal tu tak ada, tapi ada maksud tersirat lah, tersirat. Maksud tersirat daripada firman Allah SWT contohnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu tak ada faedah ataupun manfaat lagi iman seseorang yang tidak beriman seperti itu atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Surah An-'Am ayat 98. Jadi dalam Quran ni dia tak sebut dajjal sebutin jelas, tapi dia ada sebut ayat. Ayat ni tanda-tanda. Tanda ni termasuklah dajjal, termasuklah terbit matahari di barat, termasuklah dabbatul ard, binatang melata. Jadi tafsir kepada Al-Quran ni, huraian dia ialah hadis lah. Hadis itu sendiri dah. Macam kita semaya lah. Semaya tak royak. Rokok cuma mana, sujud cuma mana. Dua kali sujud kau duduk antara dua sujud kau, salat kau, baca Fatihah kau, apa tak ada sebut. Jadi benda ni dia sebut dalam hadis lah, dalam hadis. Jadi dalam riwayat Muslim dia sebut makna ayat di atas, tafsir dia. Di tafsir yang terbaik ialah menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard. Jadi tiga perkara apabila ia keluar tidak ada faedah lagi, tidak ada manfaat lagi akan iman seseorang itu yang sebelumnya mereka itu tak beriman. Sebelum tu tak beriman, tapi apabila ada tanda jelas tu baru nak beriman, tak ada faedah. Atau sebelumnya mereka tidak berusaha untuk melakukan kebaikan pada imannya. Ada dah iman dah, percaya dah, tapi buat amal tak ada belah mana. Tak belah mana iman, tiba-tiba tanda besar kiamat baru nak buat dah amal ibadah. Jadi seolah-olahnya tak ada faedah mana dah. Tiga perkara tersebut ialah terbit matahari daripada barat, keluarnya dajjal dan juga dabbatul ard, dabbah yang melata-lata di bumi ni, riwayat Muslim. Yang kedua, ulama jawab ni, apa dalam Quran tak jelas sebut dajjal. Al-Quran telah sebut pasal Nabi Isa AS. Nabi Isa, tugas Nabi Isa ni ialah bunuh dajjal dah. Bila sebut Nabi Isa dan Masih Isa dah. Jadi Masih dajjal ni hak sesat, Masih Isa ni hak betul, hak membawa kebenaran. Jadi pada sebut salah satu, ada dah ulama kata pada sebut Nabi Isa, faedah gapo yang turun ni tak. Jadi turun faedah turun tu, salah satu faedah dia ialah membunuh dajjal dalam hadis-hadis sahih. Yang ketiga, Al-Quran tidak sebut dajjal bagi menghina dan memperkecilkannya dah. Ni macam orang politik dah. Orang politik, orang artis ke kadang-kadang kita ni. Orang-orang artis, orang-orang nego apa tak. Tak alih kau gapo dak. Sajak kau gapo dak. Jadi puak ni buat kontroversi supaya kadang-kadang nak suruh orang ingat nama dia dah. Cara marketing dia dah, kadang-kadang cara marketingnya. Jadi salah satu takbir marketing dajjal ni tidak disebut dalam Quran. Gitulah lebih kurang dah. Jadi
Tak sebut mana Quran bagi menghina dan perlekehkannya lah ulama kata dah. Tapi Fir'aun tu kata apa sebut Fir'aun dalam Quran dah. Padahal dia tolol juga dah. Jadi jawapannya Fir'aun ni benda hak telah berlalu dan kalah dah. Dan akhir dah. Sekedar jangan tak kalah lagi dah. Belum berlaku lagi dah. Jadi hak paling kuatnya kita kata hak nombor satu lah. Pendapat nombor satu tu kata sebabnya kata ada dah lah ayat Quran. Sebenarnya ada ayat tanda-tanda tu dan sebut pasal Nabi Isa dalam Quran tu pada dah. Nabi Isa akan turun pula, akan dibangkit pula di akhir zaman ni sebagai tugas dia, salah satunya bunuh Dajjal tu disebut dalam hadis secara jelas ni. Jadi pada dah. Okey, Dajjal ni keluar daripada mana? Jadi Dajjal ni keluar dari arah timur, itu Khurasan. Khurasan ni tepatnya mana? Antaranya Naisabur ni. Atas sikit pada Iran ni. Lepas tu Nishapur ni. Gitu dah. Dan dia akan menguasai berjalan di bumi dan menguasai seluruh dunia lah dah. Kecuali Mekah dan Madinah. Jadi bahalah dah. Khurasan ni mana ada kata ni Iran betul lah ni di ramai dah. Orang Yahudi pun ramai di Iran. Pasal pembantu kepada Yahudi ni kepada Dajjal ni, geng-geng dia ni ialah orang Yahudi dah. Dan setengah kata termasuk Syiah. Syiah ni juga orang yang dikatakan sebagai orang yang ikut Dajjal. Kalau kita baca kitab-kitab hadis Syiah ni, yang banyak membunuh tu dia kata Imam Mahdi dia lah. Imam Mahdi Muntazar dia tu. Dia akan bangkit dan dia akan membunuh umat Islam yang ramai. Kalau kita tengok kaedah dia, cara dia macam Imam Mahdi bagi Syiah tu seperti Dajjal dah. Allah a'lam lah. Ada setengah nama ia faham gitu dah. Okey, lepas tu daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bil masyriqi yuqalu laha Khurasan." Dajjal ni keluar ke muka bumi dari arah timur, dikatakan tempat tersebut adalah Khurasan. Khurasan ni ialah dah. At-Tirmizi, Imam Tirmizi menilai hadis ni sebagai hasan gharib. Syekh Ahmad Syakir mengatakan sanad hadis ni adalah sahih. Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil dia. Jadi hak suhu kitab lah ni ringkas padat ilmiah yang dia kaji sanad kuat lah. Jadi nama dia Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil lah. Dia buat tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Ada kitabnya suhu dia. Dia terjemah ke seluruh bahasa Malaysia apa ada dia. Jadi Syekh Yusuf bin Abdullah Wabil kata Dajjal ni keluar dari arah timur, dari Khurasan, dari perkampungan Yahudiyah di kota Asfahan. Asfahan ni betul kan tak? Jadi di kota Asfahan. Dan dia banyak dah sebenarnya Yahudi di sana dah. Dia pun ramai juga. Macam juga pokok Gharqad dah. Gharqad ni di orang-orang Yahudi walaupun dengan hadis Nabi percaya dia tanda pokok Gharqad untuk elok daripada diberitahu rahsia-rahsia dia supaya tidak dibunuh dia lah. Dari satu hadis sahih tu macamnya orang Yahudi macam cari pisah tanda pokok Gharqad di Palestin, di Israel lah. Jadi begitu kota Asfahan ni kita tahu apa, jadi berkumpul juga pokok orang Yahudi di sana lah. Ini berdasarkan daripada hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ala innahu fi bahri Syam atau bahril Yaman. La bal min qabl al-mashriq wa ma huwa min qabl al-mashriq, ma huwa min qabl al-mashriq wa ma huwa wa au ma biyadihi ila al-mashriq." Maksudnya ketahuilah bahawa dia berada di laut Syam atau laut Yaman. Dia kata kita dia di tengah laut dah. Oh tidak, bahkan dia akan datang dari arah timur. Tapi kabar-kabar kona di arah timur lah dia. Apa itu arah timur? Apa itu dari arah timur? Dan baginda isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah timur. Wahai Muslim. Timur ni bukan timur betul-betul kanan kita lah. Kita tengok peta tu tak? Dia sangatlah ke atas lah. Timur laut ke apa ni dah. Di atas sikit. Timur tapi atas sikit. Situ tu Najak pun dia kata tanduk syaitan tu dah. Arab Saudi Wahabi pun dah. Tapi dia tu timur dekat. Mana-mana kalau timur jauh sikit, dia akan pergi kepada Iraq dan dia akan pergi pada Iran lah. Di situ tu akan timbul Dajjal dah. Jadi
Ada satu hadis daripada riwayat Tamim Ad-Dari dah. Tamim Ad-Dari ni asalnya dia orang Kristian lah. Annahu raqiba fi safinatin bahriyah ma'a 30 rajulan min lahmi wa juzam fala'ba bihim al-mawj shahran fil bahr thumma arfa'u ila jazirati fil bahri hatta maghrib asy-syams fajalasu fi aqrab as-safinah wa dakhala al-jazirah. Maksudnya bahawa dia berlayar bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Juzam dengan sebuah kapal laut. Kemudian mereka terombak-ambik oleh ombak selama 1 bulan. Nak terombak-ambik, tak tahu nak gimana dah. Hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah-tengah laut di kawasan tempat terbenamnya matahari dah. Maksudnya tak tahu mana lah tengah-tengah laut. Tiba-tiba matahari terbenam itu, kiri kanan tak ada. Sampailah 1 bulan. Lalu mereka berehat di satu tempat yang dekat dengan kapal. Kemudian mereka masuk ke pulau tersebut baik Muslim. Hak ni hak jumpa jasasah ni, jumpa dengan kata macam Dajjal tu. Tak tahu dah sungguh ataupun dia termasuk ke dalam alam dunia cara Dajjal lah, cara jin lah. Okay, bilakah munculnya atau keluaran Dajjal? Muncul keluaran Dajjal, kita pastilah benda tu pasti. Hak tepatnya tak tahu dah. Hak jenis kira-kira ni saya lagi nyakit style kira nombor kiamat bila ke apa dah. Dah. Peristiwa gapo H-370 hilang pun je kira nombor dah. Kira tarikh kira gapo dah. Ada setengah falsafah dah. Jadi asal ni wifak nombor ni orang behinya orang falsafah hak karut tu, lepas tu dia jenis behi macam sihir-sihir juga dah. Jadi asasnya orang Islam ni hak Nabi ajar untuk behi jenis-jenis behi ngira-ngira nombor-nombor ni ada unsur macam sihir ni. Jadi kita kira bendanya ghaib, tak tahu dah. Allah sahaja yang tahu dah. Sebagaimana firman Allah SWT, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka tanya pada Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Katakanlah sungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada siapa pun yang dapat menerangkan akan kedatangannya pada waktunya melainkan dia Allah SWT. Surah Al-A'raf ayat 90. Jadi kalau nak tentu tarikh bila-bila tak boleh. Nak tentu tanda tu boleh, berhati-hati tu boleh. Dan seperti ada ulama nama hak bicara pasal perancangan Yahudi untuk supaya orang tak boleh pergi Mekah. Nah. Jadi antara virus tu ada virus salah satu benda ni berpuluh-puluh tahun dulu orang tak bicara tu. Cara dia untuk menyekat daripada umat Islam lagi pada haji dia. Itu ada kan teori konspirasi, biar teori tak teori pun, tapi benda tu tak apa lagi lah kita kata dah. Tapi hak toleh ni tentukan dengan tepat dah, dengan kata gini-gini tahun depan, tahu bila, tahu berapa-berapa. Benda tu tak boleh, benda tu ghaib. Tidak tahu, tidak ada yang tahu melainkan Allah SWT. Tertib kemunculan Dajjal antara alamat kiamat lah. Syekh Mubarakfuri berkata, "I'lam anna ar-riwayat qad ikhtalafa fi tartib al-ayat al-'ashr, walidha إذا اختلف أهل العلم في ترتيبها فقد قيل إن أول الآيات الدخان ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج الدبة ثم طلوع الشمس من مغربها فإن الكفار يسلمون في زمن عيسى عليه السلام حتى تكون دعوة واحد." Jadi cerita hadis ni banyak. Hadis ni ada setengah nampak dulu, setengah nampak Dajjal dulu, setengah nampak terbit matahari daripada barat dulu dah. Jadi kalau kita tengok hadis tu, berbagai riwayat tu peningnya juga, tapi ulama ni salah satunya Syekh Mubarakfuri buat kesimpulan. Ketahuilah bahawa riwayat ini berkata tanda-tanda besar kiamat telah menjadi perselisihan pada susunan tanda yang 10 tanda kiamat ni. Ulama khilaf ni nak kata hak dulu kau dah. Telah dikatakan bahawa tanda besar kiamat yang pertama adalah asap. Ni urutan yang dikatakan dipilih oleh Syekh Mubarakfuri, asap nombor 1. Yang kedua Dajjal. Kedua Dajjal dah. Yang ketiga Nabi Isa tu. Ketiga dah tanda besar kiamat ni. Yang keempat Ya'juj Ma'juj. Lepas Isa turun mati Dajjal, turun Ya'juj Ma'juj pula dah. Ujian besar pula. Kemudian turun keluarnya Dabbatul Ardh. Natai melatuh hak kecil. Kemudian terbit matahari dari barat. Kerana kafir masuk Islam pada zaman Nabi Isa sehingga dakwah ini menjadi satu. Dia orang Kristian pun masa tu ramai masuk Islam. Okey, adakah terdapat golongan yang mengingkari akan kewujudan Dajjal ni?
Jadi dia kata ada individu, dia kata Dajjal ni simbol kejahatan dah. Ada ataupun mereka macam-macam lah. Antara dalil yang menguatkan hujah mereka adalah hadis-hadis berkata Dajjal diriwayatkan dengan berbeza-beza. Tepat keluar Dajjal, peribadi Dajjal tu tak. Jadi dia kata hadis tu menunjukkan simbol saja, kias majas saja dah. Tapi kita ulama dah jawab secara umumnya, ahli sunnah jemaah ulama jawab hakikatnya tidak ada pertentangan, walaupun nampak lain sikit sebenarnya tidak ada pertentangan tak. Hadis ni terus sini, hak ni terus sini tak. Saling sokong menyokong hadis dia. Okey, pasal Ibn Sayyad di Madinah tu masa tu ada Ibn Sayyad, Nabi pun duk ngitang-ngitang orang ni. Pelik, jenis perangai pelik. Jenis kecek koksi kok dah. Dia kecek benda-benda gaib dah. Ada benda-benda gaib. Kerana dia ni macam kena rasuk ke jin hatu dah. Apakah Ibn Sayyad itu Dajjal? Dalam masa ini para ulama beza pendapat. Sama ada Ibn Sayyad itu Dajjal ataupun tidak. Kerana hadis yang menunjukkan bahawa dia adalah Dajjal pun ada. Ada juga hadis lain kata bukan Dajjal dah. Imam Qurtubi kata pendapat yang sahih bahawa Ibn Sayyad adalah Dajjal. Dia kata Imam Qurtubi. Dia adalah kata gitu dah. Yang kedua, Imam Nawawi kata para ulama telah kata bahawa kisahnya sukar difahami dan perkaranya juga tak jelas. Apakah dia adalah masih Dajjal yang dikenali atau selain daripadanya. Akan tetapi tidak ragukan lagi bahawa dia juga adalah Dajjal di antara para Dajjalun. Jadi dia ni antara ada hak Nabi kata 30 Dajjal ke apa, mungkin dia wallahu a'lam ada Dajjal kecil pun ada juga. Jadi secara asasnya ramai ulama ahli sunnah ni kata Ibn Sayyad tu Dajjal daripada para Dajjal. Tapi bukanlah dia ni Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dalam hadis ni, hadis Ibn Tamim Ad-Dari tadi, hak kita bercerita dah sikit, dia panggil hadis Al-Jassasah ni. Hak benda-benda bulu banyak ni, Jassasah ni. Ini dia kata hak ni dia jumpa tengah laut, bukan jumpa Ibn Sayyad ni di Madinah ni ada dah, orang Yahudi. Jassasah ni jumpa tengah laut. Di Ibn Hajar Asqalani ya ambil dalil ni lah untuk menentukan bukanlah Ibn Sayyad tu sebagai Dajjal sungguh. Ya, Dajjal di antara Dajjal tu boleh lah nak kata dia Dajjal kecil. Jadi masuk hadis tu Ibn Hajar kata cara paling dekat adalah menggabungkan makna yang terkandung dalam hadis Tamim dan keberadaan Ibn Sayyad sebagai Dajjal. Jadi kita kena gabung hadis. Jangan tolak satu hadis, kita gabung hadis. Jadi Ibn Sayyad pula setan masuk dia tu. Jadi macam muka macam Dajjal lah, setan masuk. Gitu dah. Jadi gini dah. Jadi apalah tu dah. Tapi Dajjal hak sebenarnya kata yang disaksikan oleh Tamim. Jadi Tamim dah. Jadi benda Tamim tu Tamim Ad-Dari tu hak saya Dajjal sungguh hak tu dia kata hak jumpa tengah laut tu. Lepas tu kalau nak kata Ibn Sayyad juga, dia berupa ni Ibn Sayyad ni pendapat Ibn Hajar Asqalani lah. Jadi Imam Bukhari pula macam Ibn Sayyad dah. Wallahu a'lam. Jadi Ibn Hajar Asqalani gabung dua hadis tu dah. Kita apalah. Jadi gitu dah. Khilaf lah cuma secara asasnya Dajjal sungguh tidak macam manusia biasalah, hebat dah. Okey, adakah Dajjal itu manusia pula? Ia ada satu hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Jadi cerita pasal kisah Tamim Ad-Dari dah. Nabi satu hari tu Nabi cerita dah pasal Tamim Ad-Dari pasal Dajjal. Berikut itulah mengatakan sesuatu yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masih Dajjal. Nabi cerita dia Masih Dajjal tiba-tiba Tamim Ad-Dari mari ke Madinah.
Tak cerita balik, Nabi pun cerita ke sahabat-sahabatnya. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahawa dia berlari bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Juzam dengan sebuah kapal laut. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di kawasan tempat terbenamnya matahari. Dan mereka berehat di satu tempat yang dekat dengan kapal. Kemudian mereka mendarat di pulau tersebut dan bertemu dengan satu makhluk yang berbulu lebak. Ini jasasah ni lah, natai habul lebak. Sehingga mereka tidak dapat menganggarkan mana ekornya dan mana kepalanya, kerana tertutupnya oleh bulunya yang terlalu banyak. Tengok tu tak tahu kepala ekor mana, tak tahu dah. Bulu selaka dah. Mereka berkata, selaka, dari jenis apakah kamu, natega bermuna? Ia menjawab, saya adalah jasasah. Mereka tanya, apakah jasasah itu? Tanpa jawab Saleh, lalu ia berkata, wahai kalian, lihatlah seorang lelaki berada di rumah terpecik itu. Sungguhnya ia sangat ingin mendengar maklumat daripada kalian. Tamim Ad-Dari berkata, ketika ia menjelaskan pada kami tentang lelaki itu, kami pun terkejut kerana kami sangka bahawa ia adalah syaitan. Tamim dari gigi, pelik ni nak, saya tag ke tidak? Jadi kami akan berangkat sehingga kami masuk rumah tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar. Itu tidak pernah kami lihat sebelum ini. Dalam keadaan terikat, ia sangat kuat. Kedua-dua tangannya terikat ke bahunya, serta antara dua lutut dan kedua-dua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami kata, celaka, siapa mu ni? Ia jawab, takdir telah menentukan bahawa kamu akan menyampaikan maklumat kepadaku. Maka khabarkanlah padaku siapa kami ini. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang bergoncang. Lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan. Dan tertamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang berdekatan dengan kapal. Kemudian kami masuk pulau ini. Maka kami bertemu dengan seekor binatang jasasah tadi lah, yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat dianggarkan mana ekor, mana kepala kerana banyak bulunya. Maka kami berkata, celaka, apakah kamu ni? Dia menjawab, saya adalah jasasah. Kami bertanya, apakah jasasah itu? Tanpa jawab Saleh, ia berkata, wahai kalian, lihatlah seorang lelaki berada di rumah terpecik itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengar maklumat daripada kalian. Jadi, nata jasasah tu suruh jumpa. Ini dah hari hak nikah. Tapi besarlah orang itu dah. Lalu kami bersegera menuju tempat kami ini dan kami terkejut bercampur takut kerana menyangka bahawa ia adalah syaitan. Syaitan yang nak. Laki-laki besar yang terikat itu mengatakan, beritahu pada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami bertanya, apakah yang kamu tahu tentangnya? Ia berkata, saya bertanya sama ada pohon-pohon kurma itu berbuah. Kami jawab, ya. Ia berkata, ada pun pohon kurma itu, maka hampir saja tidak akan berbuah lagi. Kemudian ia berkata, beritahu padaku tentang tasik Galilei. Mereka berkata, apa yang ingin kamu tahu tentangnya? Ia bertanya, apakah yang masih tetap berair? Mereka jawab, airnya masih banyak. Ia berkata, ada pun airnya, maka hampir sahaja akan habis. Kemudian ia berkata lagi, beritahu pada saya tentang mata air Zugar. Mereka menjawab, apa yang ingin kamu tahu tentangnya? Ia jawab, apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu? Kami menjawab, benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu. Lalu ia berkata lagi, beritahu padaku tentang Nabi yang ummi. Dia tidak boleh tulis baca, apa sajakah yang sudah dia perbuat? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah dan menetap di Yathrib, Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang Arab? Kami menjawab, ya. Ia bertanya, apakah yang dia lakukan terhadap mereka? Maka kami beritahu kepadanya bahawa orang Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka mentaatinya. Lalu ia berkata, apakah itu semua telah berlaku? Kami menjawab, ya. Ia berkata, sungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kamu tentang diriku, aku adalah Masih Dajjal. Hadis tu mengaku tu. Menata besar tu, dia mengaku dia Masih Dajjal. Dan sungguhnya aku hampir saja yang dibenarkan untuk keluar. Jadi dia Dajjal ni kata dia tengah kena bukah tu, ikat. Tak lama lagi boleh tubik. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi dan tidak ada satu pun negeri kecuali aku masuk dan masukinya dalam masa 40 malam. Selain Mekah dan Taibah, Mekah dan Madinah lah. Kedua-dua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin masuk salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua-dua negeri tersebut. Dan di setiap jalan-jalan yang ada di kota Madinah terdapat malaikat yang menjaganya. Fatimah berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menghentakkan tongkatnya di atas mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah, maksudnya kota Madinah. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kamu tentang hal itu? Para sahabat menjawab, benar. Baginda SAW bersabda, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari.
Kerana ia bersesuaian dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kamu tentang dia Dajjal dan tentang Madinah dan Mekah. Ketahuilah tempatnya Dajjal terletak di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Riwayat Muslim. Itulah jadi dia pergi arah timur secara sana. Hadis ni jelas. Tapi Imam Bukhari tidak berhujah dengan hadis ni lah. Ibn Hajar sekali dah Fathul Bari, dia gabungkan antara riwayat ni, riwayat Muslim pasal jasasah ni, dan Imam Bukhari pasal Ibn Sayyad saja. Dari segi sanad lebih kuat itulah. Jadi gabung-gabung Ibn Hajar sekali ni dalam sarah dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari tu, dia gabung dua-dua hadis ni. Apa-apa pun secara asasnya ialah dia bukan manusia biasalah. Dah dia bentuk dia macam jadi macam manusia lah juganya, tapi mata dia buta sebelah tu dah. Okay, apakah kesudahan fitnah Dajjal? Ramai jadi pengikut dia lah. Sehinggalah Nabi Isa turun siapa bunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa ni jumpa dia turun di Baitul Maqdis, dan Nabi Isa jumpa dengan Dajjal ni di pintu Lut dah. Apabila Nabi Isa AS tengok Dajjal, beliau pun terus bunuh dengan menggunakan pedang. Sambil berkata, innali fika darbatan lan tasbiqani biha. Sungguhnya bagiku kepada engkau satu pukulan yang mana dengan pukulan ini kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripadaku. Pada sekali pukul, sekali timbuk, maka mampu lalu dah. Di hadis ni Syekh Al-Arnaq kata dhaif, dan Syekh Albani pun kata dhaif. Kira hadis ni tak berapa kuat dah. Hadis ni secara asas tak berapa kuat. Tapi hadis memanglah dari segi Nabi Isa bunuh Dajjal tu je. Tapi hadis tak turun pi Teluk tu, dia kena bunuh oleh Nabi Isa Dajjal ni, hadis tu kurang kuat lah. Jadi kita ni nak, pentingnya bukan sekadar tahu Dajjal supaya kita beringat-ingat, tapi pihak penting juga kita kena tahu cara kita nak jaga diri kita, kata kebarkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Darda radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal suratul Kahfi, usima min ad-dajjal." Siapa hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Riwayat Muslim 1340. Dia berapa hadis lah. Ada hadis kata 10 terakhir, ada kata habis surah Kahfi dah. Ada. Tapi kita kira sederhana dan kuat ni, kira apa 10 ayat pertama surah Kahfi lah. Sebab 10 pertama ayat Kahfi ni awalnya dia cerita pasal keajaiban dan tanda-tanda. Siapa yang tadabbur makna surah Kahfi hak mula-mula tu, baca dengan faham lah, tidak akan terkena fitnah Dajjal, dan begitu juga di akhirnya. Jadi akhir surah Kahfi ada hadis lain cerita dah 10 ayat surah Kahfi. Okay, cara kita nak tak beri kena tipu ke Dajjal, fitnah Dajjal ni, pertama kena ikut Quran Sunnah. Lepas yang keduanya, kita kena ada bekal amalan dia, kena ada bekal amalan dia dah. Baca Quran semaya gapo kena ada. Bekal itu jadi cahaya bagi kita, cahaya petunjuk bagi kita dah. Yang ketiganya, kita uzlah daripada fitnah yang berlaku. Jangan kita ikut orang nak mewah laku, Dajjal beri kemewahan, kita pakai ikut. Yang keempatnya, bersama dengan jemaah Islam, orang alim, orang tu pemimpin gerakan Islam, ataupun ikutlah orang-orang yang mana kita kata ada ilmu dah tak? Ada ilmu, dan mereka ni boleh beri petunjuk ajaran kepada kita supaya tak tertipu dengan Dajjal. Yang keempat, yang kelimanya, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar ni, kita dalam kesehatan pun kita istighfar. Dajjal ni fitnah yang besar dan menimbulkan susah hati kita ni, sekarang perut. Jadi istighfar juga salah satu caranya untuk hadapi Dajjal. Lepas tu selagi caranya, kenanya masuk Mekah Madinah lah, sebab Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Kalau boleh masuk tak. Yang ketujuhnya, banyakkan zikrullah ni. Dalam tahiyat akhir ni Nabi ajar juga doa-doa supaya kita selamat daripada fitnah Dajjal.
Sebabnya dalam satu hadis Nabi kata apa? Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyasta'iz billahi min arba' yaqulu Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam wa min 'adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kita sepatut baca semua dalam tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir itu kita baca 4 perkara ni dah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam wa min 'adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara. Jadi apabila kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir dah. Nah, faragha ahadukum min tasyahud. Habis baca tahiyat akhir dah. Maka minta berlindunglah dengan Allah daripada 4 perkara. Nah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab neraka Jahannam. Min azab Jahannam. Yang kedua, azab kubur. Min azabil qabr. Yang ketiga, min azab min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempatnya fitnatul masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap tak semaya, jangan kita nak tahu pasal dajjal tiba-tiba dalam semaya tak usah baca doa ni lah. Kita kena baca doa ni. Sahabat ada seorang sahabat tabi'in, Tawus bin Kaisan ni, kalau ada orang semaya dah yang akhir tak baca doa ni, so semaya mula dak. Nak ya bunyinya penting sangat doa ni dah. Jadi kita jangan anggap remeh lah doa ni. Penting sangat. Kesimpulannya, dah kita akhir zaman dah kita ni nak. Cuma kita berhati-hati. Cumanya tak boleh lah cepat menghukum ataupun mengatakan orang ni gini ataupun meramal dah. Macam dulu Al-Arqam meramal dia pemuda Bani Tamim lagapo nak jadi Imam Mahdi, nak turun dan nak hadapi Dajjal lagapo dah. Kita tak usah lah gitu dah. Cumanya kita siap sendiri, sedia diri kita ni dengan cara ikut Al-Qaeda Sunnah. Lepas tu dengan ilmu kita dan dengan iman kita. Dan doa tu kena baca dari semaya semua dah. Benda tu kita kena baca dari semaya semua. Jadi ada pertanyaan juga, orang tanya pasal Dajjal ni sore kau ramah dah. Pasal ada satu hadis sebut dah. Wala taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun akadzabun qariban min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tak akan terjadi kiamat sehinggalah dibangkitkan dajjal-dajjal yang menipu, yang mana jumlah mereka lebih kurang 30 orang. Setiap daripada mereka mendakwa bahawa dialah utusan Allah, Nabi dah. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Abu Daud. Jadi hadis ni macam ramai dajjal dah. Jadi Dajjal ni tugas dia talbis bahwa kasirul al-makr wa talbis. Maksud Dajjal ialah belitan dan kekeliruan, iaitu banyak percanggahan jahat dan keliruan. Jadi dia ni Dajjal ni bukan kata bodoh apa kita gitu, dia sebenarnya bijak dah. Dia mengelirukan benda salah tapi nampak betul. Dia pandai berhujah. Nah. Jenis gedik jugalah. Jadi Dajjal, hak dikatakan masih Dajjal tu sore aja, akhir zaman, tanda hak kiamat. Tapi Dajjal hak umum tu hak penipu besar, dan pembohong besar, pendusta besar. Yang hebat juga penipuan yang macam Dajjal besar, tapi tidak adalah kuasa kehebatan dia seperti Dajjal akhir zaman. Dajjal akhir zaman ni lebih hebat lah. Gitulah kita nak faham dah. Gitu je kan tajuk kita ni tentang Dajjal. Yang pentingnya secara sahnya hadis-hadis sahih tu cerita gitulah, tanda-tanda kiamat akhir zaman. Kita jangan tertipu dengan dunia. Janganlah kita nak dunia sampai kita mudah digula-gulakan dengan janji-janji manis Dajjal lah. Dia akan nampak, dia ada kuasa lah. Dikatakan hak nampak api tu macam neraka tu sebenarnya syurga ni, kenikmat. Hak nampak macam syurga tu neraka dah. Gitulah maksudnya dia ni dia tipu dengan janji manis. Macam hebatlah nikmat-nikmat dunia ni boleh tabu. Sehingga orang yang ikut dia berasa payah hidup dia, sengsara macam neraka.
Dah, jika orang hak tak hak ikut dia pula, dia akan jadi hidup masa nampak zahir mewah dah. Nampak mewah, kaya, selamat dan bahagia kan nampak dah secara zahir dia. Jadi fitnah dajjal ni besar dah. Lepas tu alah ada di kalangan ulama walaupun kita kata jenis liberal sikit, jenis tidak terima hadis mana ni, tapi dia kiyah-kiyah dajjal dia dengan kuasa besar dunia ni lah. Benda tu kita tak boleh percaya 100%. Tapi kita boleh ambil pengajaran juga. Janganlah kita lah ni Amerika ke negara besar dunia kawal kita dengan kemewahan sehingga kita ikut semua tunjuk mereka dah. Tu kena faham jugalah. Kena faham juga. Setakat itulah tazkirah kita hari ni. Dan sebagai penutupnya saya nak ingat kita kena baca semua lah. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah daripada 4 perkara. Pertama daripada azab jahannam, yang kedua daripada azab kubur, yang ketiga daripada fitnah kehidupan dan kematian, yang keempatnya kita minta berlindung daripada Allah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada fitnah Masih Dajjal. Jadi sekat itulah tazkirah nikah kita tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.